Assalamualaikum Mimin. Waalaikumsalam. Apa khabar Mimin? Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Baru lepas demam. Alamak, demam. Mesti jumpa hantu ni. Cuaca panas Oh, kot. demam kerana cuaca panas. Ingatkan jumpa hantu. Apalah profil ni kan? Suka berserkap jarang pada Mimin Alibaba. Ada sikit lah. Ya betul, rumah hantu KL lah. DP pun seram Mimin Alibaba. Okey, seperti yang anda tahu Mimin Alibaba dah beberapa kali bersama dengan profil di dalam live Malam Mistik Profil mengongsikan kisah-kisah pengalaman seram beliau ketika bertugas. Mimin. Oh Mimin. Ya saya. Mesti Ya. ada Mimin ada cerita baru ni nak dikongsikan ni. Cerita baru Ada. Of course ada. Of course Tapi ada. bukan di tempat saya bertugas. Bukan tempat bertugas. Macam mana? Ya. Tapi ini pengalaman saya sendiri yang admit di hospital pada 4 hari bulan Mei lepas. Oh, alamak. Sakit apa Min? Tak beritahu pun. Masa tu saya keguguran. Subhanallah. Oh, ya ke? Apa ni? So saya dimasukkan ke hospital selama 2 hari. So dekat situ saya telah menjalani rawatan disebabkan keguguran dan tumpah darah yang banyak. Subhanallah. So ada sedikit pengalaman seram sepanjang saya berada di hospital. Jadi sekarang ni bagaimana keadaan kesihatan awak sekarang Min? Alhamdulillah semakin sembuh dan kembali aktif. Alhamdulillah. Bekerja seperti biasa. Semoga Mimin kembali sihat seperti sedia kala Min. Ini kalau macam tentang keguguran tu kita bergantung kepada rezeki yang Allah bagilah kan. Mungkin belum lagi rezeki itu, insya-Allah pada masa akan datang ada rezeki yang lain. Dan setiap apa yang berlaku ni ada hikmah dia. Jangan bersedih sentiasa kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Ya, insya-Allah. Okey Min. Ya saya. Silakan untuk kongsikan pengalaman seram anda ketika berada di ward. Okey, pengalaman ni mungkin agak biasa bagi saya kalau benda ni terjadi di tempat kerja ataupun bagi sesetengah yang pernah mengalaminya pun mungkin dah biasalah. So yang ini terjadi kepada saya sendiri di mana pada malam kejadian saya admitted di hospital. And then ada seorang jururawat datang, katanya nak ambil darah untuk check selanjutnya lah, untuk kira macam medical check, full body medical check up. So masa tu saya mengiyakan saja sebab dah nama pun prosedur, so kita just follow lah, even though masa tu malam sekitar pukul 9 lebih macam tu lah, seingat saya. And then lepas ambil darah, lepas tu tak lama lepas tu datang lagi seorang nurse, kata nak ambil darah lagi. It mean 2 kali saya kena ambil darah malam tu. So saya pun pelik, kenapa nak kena ambil darah 2 kali. Lepas tu saya tanya, tadi bukan ke dah ambil darah? Dia tanya belum. Dia kata inilah doktor baru order sebab nak hantar dekat lab malam ni, doktor nak review as soon as possible. Dia kata, saya pun pelik, kenapa nak kena ambil darah 2 kali lah. Saya pun tanya pelik lagi juga kan. macam, sakit tu ambil darah. Ya, agak sakit lah pasal Yalah. saya kalau cucuk orang boleh, tapi orang janganlah cucuk saya guna jarum tu. Lain kali cucuk pelan-pelan. Okey, teruskan Min.
And then lepas tu saya macam tak puas hati. Saya still tanya lagi dekat nurse tu. Betul saya kata. Tadi dah ada seorang nurse ambil. So saya pun macam describe lah macam mana rupa nurse tu sekian-sekian. Badan dia agak berisi. Tak tinggi tak rendah saya kata. Lepas tu dia macam pelik. Mana ada nurse tu dekat sini. Dia kata tak apalah nanti saya try tanya. So dia pun macam hold dululah nak ambil darah tu. So lepas tu dia datang semula. Doktor kata memang tak ada dia order. Ini baru yang dia order yang second time ni. And then lepas tu saya pun check balik dekat tempat dia yang nurse yang first tu cocok kan. Lepas tu memang ada macam ada kesan lebam. Saya pun belik. Sampai hari ni saya still fikir Siapa yang nurse pertama tu. Sebab doktor pun kata tak ada. So kecoh lah malam tu kan. Cuma dia pesan dekat saya macam next time kalau rasa macam mencurigakan tu, cepat-cepat bagi tahu dia orang. Lepas tu saya tanya balik macam mana saya rasa benda tu mencurigakan. Sebab orang kata apa, benda tu kita tak tahu betul ke tak. Sebab bila nurse yang first tu datang, it's like macam benda tu reality tau. Dan pakaian dia sama dengan petugas-petugas nurse yang lain juga ke? Memang sama as a staff nurse. Okay. Sebab saya kenal kalau staff nurse lain biru, kalau jururawat masyarakat lain purple. Kalau yang attendant dia tak ada pakai line dekat tudung kan. So saya pun tak tahu yang datang tu betul ke tak. Sebab memang cara dia cakap apa semua saya tak recognize lah benda tu. Like macam hantu ke manusia ke. Sebab saya memang rasa cara dia pegang tangan saya, cara dia cocok, kesakitan jarum tu cocok tu memang saya rasa. Dan saya nampak dia dapat macam syringe out darah tu. Macam saya sendiri buat, macam kawan-kawan sendiri buat, macam nurse lain yang buat kan. Okay. Lepas tu saya tak dia orang still detect malam tu. Dia orang lepas dia tanya, dia orang siasat saya ada berapa tube yang nurse first tu ambil. Saya kata dalam 3 tube lah macam biasa. Color purple, merah, color kuning. Saya kata macam tu. So dia orang detect sampai ke lab. Darah tu dia orang still kata tak jumpa atas nama saya. Tapi yang nurse datang kali kedua tu memang saya rasa macam dia pun cuak lah. Dia duk macam dia takut nak ambil lagi darah saya. Pasal saya kata dah ada first nurse yang ambil kan. So saya kata tak apa. Kalau untuk orang kata memang doktor betul-betul order, awak boleh ambil je saya kata. Tapi sampai orang kata doktor datang sendiri tanya kan, it's mean yang first tu memang agak creepy lah. Waalaikumsalam Mr. Bongster. Terima kasih kerana sudi hadir. Waalaikumsalam. Jadi apa Min, bila Min tengok staff nurse yang lagi satu tu kan, rupa dia macam biasalah. Kita tak menyangka lah dia ni. Rupa dia macam biasa. Dia tak pakai. Yang bestnya kan bila kita tengok petugas hospital lain semua pakai mask. Oh, yang petugas lain pakai mask, dia tak pakai? Dia tak pakai. Alamak. Saya baru teringat macam dia seorang je tak pakai. Even doktor yang datang bilik pun pakai mask. Itu yang pelik tu macam okay, kita dapat detect dia seorang je yang tak pakai mask dekat ward ni. Pelik juga Tapi memang sakit jarum tu memang saya still rasa. Dan saya sendiri nampak dia ambil darah sampai 3 tube. Tapi 3 mana pergi tube? Darah saya tu? Kalau 3 tube tu itu normal lah maksudnya? Adalah certain doktor order macam biasa kalau kita ambil darah kadang-kadang 1 tube, 2 tube. Tapi kalau 3 tube tu bermakna ada satu benda lain yang doktor order kot yang lebih daripada lebih daripada yang sepatutnya. Macam ada satu test yang doktor nak buat lagi. So sampai hari ini kalau saya nampak tangan sebelah kiri ni
Memang saya akan tenung tempat dia cocok tu kan. Mana pergi darah saya tu? Itulah yang menjadi satu tanda tanya. Tapi Terima kasih Mr. alhamdulillah Monster. tapi alhamdulillah lah sepanjang lepas dari kejadian tu tak ada apa-apa yang berlaku. Masya Allah. Mana pergi darah tu, Min? Dia buat apa, Min? Tahu. Banyak tu. 3 tube dia sapu kat roti ke, Min? Jangan main gila lah. Jadi apa yang petugas yang lain tu rasa macam kenapa pula kan? Takkan nak ambil darah sampai 2 kali kan? Memang kecoh lah malam tu kan. Cuma orang kata dia orang cuba bertenang sebab benda tu dah biasa berlaku sebenarnya dekat hospital. Cuma dia orang pelik sampai call dekat lab malam-malam. Mana ada tak receive sampel darah daripada pesakit ni sekian-sekian. Dia orang lab kata tetap tak ada sampai rasanya doktor tu call 3 kali nak confirmkan. Mungkin masa yang lab tu tak receive lagi, mungkin masa tu perjalanan darah tu tak sampai lagi ke lab ke gitulah. Tapi dia orang call lab tetap kata tak receive. So saya kata tak apalah, mungkin rezeki si dia. So you all boleh ambil lagi guna tangan sebelah kanan. Bro Fai pernah juga masuk ward dulu sebab sakit pernah kena denggi. Dulu pernah juga ada kecederaan di tangan bahagian kiri disebabkan tulang patah. Jadi terpaksa operation. So ambil darah berkali-kali ini memang menyakitkan. Walaupun sekali pun memang menyakitkan sebenarnya ambil darah ni. Memang menyakitkan. So Mimin, berapa hari Mimin kena tahan dekat ward masa tu? 2 hari. 2 hari ya. Jadi dalam masa 2 hari tu itu je lah yang perkara pelik yang berlaku lah. Itu saja. Walaupun duduk single room kan. Tapi tertunggu juga. Tak ada ke? Terima kasih Mr. Bongster. Okey. Nak sambung kerja. Okey, insyaAllah. Semoga dipermudahkan ya. Kerja dah ke? Selama 2 hari tu Mimin menunggu perkara-perkara yang pelik dan seram berlaku. Ini menunggu. Kau ni Min. Jadi dalam ward tu Mimin seorang lah maksudnya? Saya seorang. Ward yang khas lah. Saya dah tahu bila dia dah ambil darah tu kan. Okey. Next apa lagi dia nak buat. Tapi tak ada. Tak ada Kira mana Mimin memang tunggulah orang tu. Ya, saya tunggu. Kalau Mimin tunggu, kalau dia muncul Min, saya nak tanyalah Min ini saja je nak tanya Mimin lah. Kalau dia muncul balik Min, apa agaknya soalan Mimin nak tanya pada dia tu Min? Mana darah aku? 3 tube tu. Allah. Habis dah. Aku dah sapu dengan roti katanya. Baru kau rasa. Aduh. Tapi itulah bila ingat balik kan, macam dia buat apa mana pergi tiup tu. Memang dia sumbat dalam tiup darah tu. Tapi itulah macam dia tak seram tau bro. Tapi apa dia buat dengan darah tu? Mana dia dapat tiup? Saya pun tak tahu macam mana saya nak jawab. Jadi selama 2 hari okey, selepas 2 hari tu Mimin bercuti selama berapa hari tu? Tak lama, 5 hari je. Lepas tu kembali bekerja seperti biasa. Lepas tu dapat bekerja seperti biasalah. Okey Min, selain daripada pengalaman Mimin ada dengar tak sesuatu? Okey. Tak apa, kita biarkan. Selain daripada pengalaman Mimin berada di ward, ditahan di ward, okey, ada tak pengalaman baru
pengalaman seram yang baru ketika Mimin bertugas? Ada je dekat tempat bertugas sekarang ni. So untuk pengetahuan profil dan sahabat-sahabat lain, mungkin minggu ni adalah minggu terakhir untuk saya bertugas di tempat sekarang, dan saya akan bertukar tempat. Bertukar tempat di area mana tu, Min? Di KL. So back to KL. Back to KL. Jadi masih lagi duduk di Kajang? Ya, tapi masih duduk di Kajang. Jadi terpaksa berulang lah, KL Kajang, KL Kajang. Macam sebelum ni lah. Tempat yang baru ni berdekatan dengan tempat yang hari tu. Oh, ya ke? Tempat yang kerja sebelum ni lah, tempat lama lah. Ya saya. Aduh. Harap tempat yang baru ni lagi ekstrim dan memberi inspirasi kepada saya untuk menulis semula. Awak memang manusia yang pelik. Orang lain maaf ya. Saya kalau saya untuk bercerita, untuk present dekat orang, macam bro tahu, saya lebih selesa kalau benda tu dari pengalaman saya sendiri. Saya tak suka macam imajinasi. Kalau melalui imajinasi memang saya tak boleh bercerita. Itulah saya cakap, awak memang orang yang pelik. Orang lain nak lari daripada benda-benda macam ni, tapi awak menunggu benda-benda macam ni. Kejadian-kejadian tu untuk sumber saya menulis. Rasa-rasanya elok lah nanti kita pergi paranormal. Boleh. Okey Min, silakan kongsikan kisah pengalaman anda ketika bertugas. Kisah yang terbaru ya. Kisah yang terbaru sebelum saya admitted hospital hari tu. Okey, tapi ini semasa saya berkursus di salah sebuah hospital, dan saya menginap di hostel. Okey, hospital tempat kami berkursus ni adalah satu hospital lama yang terletak di utara tanah air, di dalam pedalaman, kawasan pedalaman. Okey. Nak dijadikan cerita, hostel ni terletak tidak jauh daripada emergency department, jabatan kecemasan, dan juga bilik mayat. Okey. So malam kejadian, dalam satu bilik ada 2 orang, saya dan seorang staff. So malam tu memang kita dah diganggu, bunyi-bunyi yang pelik macam cakar dinding. Terima kasih DJ Along. Lepas tu bunyi suara-suara menangis, dan yang kita punya tempat berhadapan, bilik tu berhadapan dengan taman permainan tau. So sepanjang beberapa hari kursus, memang setiap malam kami menyaksikan buai sendiri, jongkang-jongkit main sendiri. Memang setiap malam. Masya Allah. Lepas tu ada angin kuat, tapi dia tak hujan, tak apalah, cuma angin kuat. And then suara-suara yang aneh setiap malam. Kalau kata saya sendiri yang dengar, mungkin tak pelik. Okey, tapi roommate pun dengar. Sampai dia tanya, macam mana orang lain dekat sini boleh tidur dengan tenang. So, suara-suara yang aneh tu macam mana tu, Min? Suara yang macam mana tu? Nak kata
suara menangis, bukan nak kata dia ketawa. Tak reti saya nak describe, tapi agak aneh. Macam suara, macam mana nak cakap sayup-sayup. Sayup-sayup. Dan malam tu macam saya dengan roommate, macam esoknya tak ada apa-apa aktiviti. So malam tu kita cadang nak pergi ke pantry. Okay, pantry ni dia terletak dekat tingkat 1. Kita punya bilik tingkat 2. Bermakna ada lagi ground floor lah. So dekat pantry tu kita masak Maggi malam tu, duduk-duduk makan-makan dalam pukul 12.30 macam tu lah. Sebab tak boleh nak tidur. Saya baru notice dekat sinki, bila buka tingkap, sinki tu pula menghadap bilik mayat. So malam tu macam orang kata so surprise lah. Macam kita baru dapat tahu yang sinki pantry kita buka je terus terpampang kawasan tempat bilik mayat. So roommate saya ni adalah salah seorang follower saya juga. Follower juga. So dia cakap, di bilik mayat tu inspirasi baru ke, dia kata. Allah. So macam saya kata, ini hospital kita tak tahu lagi dia punya jalan cerita. So agak susah untuk kita nak buat cerita. Saya cakap macam tu kan. Tengah kita orang gelak-gelak sembang-sembang pasal modal untuk cerita baru, untuk saya punya penulisan baru. Saya still berdiri dekat depan sinki tu. Okay, dengan tingkap terbuka sebab kononnya angin masuk. Pantry tu agak panas lah sebab kipas dia agak jauh, tak ada aircon. So tiba-tiba saya ternampak satu kelibat, macam mana nak cakap berdiri di tepi bangunan bilik mayat, berdiri tegak. Kalau bro nak tahu, kelibat tu agak tinggi. Dia separas dengan, nak kata separas dengan bumbung, tak, dia rendah sikit daripada bumbung, tapi memang tinggi. Dia kelibat hitam ke atau macam mana tu? Putih. Kelibat putih Saya tak tahulah sama ada gula-gula ke apa sebab tak nampak macam gula-gula. Kau cerita mengamang lu mengaku. Okey, teruskan. And then masa tu macam saya terdiam. Tapi roommate saya ni terus bercakap lah, bersembang-sembang, gelak-gelak. Lepas tu dia pelik tengok saya diam. Dan saya pun terpaku tengok. Kira macam aku tengok kau tengok akulah dekat benda tu. Jadi roommate aku tengok kau, kau tengok aku. Kira macam tu lah. Saya tegak, saya memandang. Tapi telinga saya mendengar roommate saya bercerita. Tapi saya terus memandang ke arah. Yang roommate tu tak perasan dia tengah rancak bercerita. Tiba-tiba dia tengok saya ni tak ada respon. So dia pergi dekat tepi saya tu. Dia macam dia tegur, dia tanya, kau tengok apa, dia kata. Saya tak menjawab, saya cuma menggelengkan kepala. Tapi tiba-tiba bila roommate saya datang, sebelah saya benda tu hilang. Lepas tu tak lama lepas tu ada van jenazah datang kan. Van jenazah datang untuk collect jenazah kot masa malam tu. Dan dalam pukul 1 lebih lah, 1.45 macam tu, van jenazah tu datang. Tiba-tiba anjing memang berbunyi lah. Memang sayup-sayup, memang berlawan lah bunyi dia. Tapi jauh je bunyi anjing tu. Masya Allah. Lepas settle semua jenazah, saya memang berdiri je lah tengok apa dia orang buat kan. Lepas settle semua, dalam setengah jam macam tu, saya tenung lagi tempat tu. Saya tengok ada lagi tak benda tu. Tapi tak ada. Lepas van jenazah tu keluar daripada kawasan hospital, kejadian lain, kira macam roommate saya ni dia menegur menyapa seseorang yang dia ingat kita punya jiran bilik sebelah. Padahal bilik sebelah tu kosong. Astagfirullahalazim. Kita orang ingat
ada orang kat sebelah. Sebab roommate kata nak pergi makan dekat luar ni. Dia kata sebab saya bawa kereta, so boleh kita keluar lah. Lepas tu dia kata ajaklah kakak sebelah. Dia kata kakak sebelah. Saya pun pelik. Sebab setahu saya bilik sebelah memang tak ada orang. Dia kata ada. Kakak ni dia staff sini, dia kata. Saya kata hostel ni bukan untuk staff. Hostel ni untuk apa? Untuk peserta kursus, saya kata. Iya, semalam aku tengok dia datang pakai uniform. Lepas tu aku tegur. Dia kata macam tu. Lepas tu dia kata tak percaya. Sekejap lagi kita siap dulu ketuk bilik dia. Rasanya dia dah balik kerja tu. Sebab dia kata kat aku dia kerja petang. Kira dalam orang kerja petang balik pukul 9 malam kan. So kita nak keluar dalam 9 lebih lah. Lepas tu ketuk. Sebelum ketuk tu memang ada dengar bunyi TV tau. Lepas tu ketuk. Tak buka. Memang lepas tu lalulah seorang peserta kursus juga. Korang ketuk apa tu? Dia tanya. Dia nak ajak kakak ni join kita makan. Saya cakap macam tu. Lepas tu dia pun belik. Kakak mana? Lepas tu saya pun tengok kawan saya balik. Roommate saya tu kan. Lepas tu dia macam, kakak mana? Kakak bilik ni lah, dia kata. Lepas tu ketuk. Memang tak ada orang buka. Tapi bunyi TV tu dah hilang. Lepas tu tak tahu macam mana kita, apa orang kata, pusing tombol tu terbuka pintu. Memang pintu lama lah. Pintu yang macam sekali rempuh tu dah buka lah. Tengok memang tak ada orang dalam bilik tu. Bilik tu memang kosong. tak ada orang Memang tak ada orang. Salam hari Profil dan sahabat-sahabat. RS Suzy, terima kasih kerana sudi hadir, Kak Suzy. So teruskan. Itulah salah satu pengalaman kursus di salah sebuah hospital di utara tanah air. Rasanya hospital memang banyak menyimpan cerita-cerita seram berdasarkan struktur bangunan dan keadaan semasa hospital tu. Itulah saya pun hospital daerah naik taraf. Tapi di mana-mana hospital pun pasti ada cerita-cerita ni. Kan, men? Ya, of course. Mesti ada. Yang dekat tempat kerja sekarang ni pun hari tu pun sama, patient complain. Dia kata malam-malam dia tak boleh tidur, dia kata. So dia kata, saya tanya kenapa tak boleh tidur. Dia kata bising lah, staff jerit-jerit dekat hallway. Dia kata dekat lorong koridor depan tu kan. Macam mana saya nak tidur? Saya pun pelik. Kenapa dia orang bising malam-malam? Saya tanya dekat patient tu, apa dia orang buat? Dia orang jerit-jerit gelak-gelak lah, dia kata. Dalam pukul berapa tu kak? Saya tanya. Dalam pukul 3. Pukul 3. Lepas tu saya tengok CCTV. Saya check CCTV. Okay, CCTV tengok staff tak ada pula yang merayap ke depan bilik dia ke apa kan. Lepas tu saya decide untuk buat round malam. Pukul 2:30 pagi saya sampai kat tempat kerja. Malam tu saya on call. So saya pergi kat bilik kakak tu. Saya ketuk bilik dia. Saya kata tak apa kak, akak tidur, saya teman akak kat dalam ni, saya kata. So saya duduk kat dalam bilik dia. Saya tunggulah. Sebab dia kata setiap pukul 3 mesti bising. Mesti staff akan bising. So saya assume yang pukul 3 tu mungkin ada staff yang dah start nak buat kerja lah. Macam nak sponging patient. Sebab ada certain staff, ada certain pesakit dia akan request pukul 4 pagi tu dah siap semua. Pasal dia nak keluar ke untuk appointment ke pukul 6, pukul 7 macam tu kan. Sebab ada yang selalu request awal pagi. So saya stay dekat bilik dia. Ya betul, pukul 3 pagi memang bising. Saya dengar macam-macam. And then bunyi staff gelak-gelak. Dia orang bercakap.
Lepas tu saya on CCTV sebab saya boleh akses CCTV melalui phone company. Kalau saya on call, saya akan bawa phone company. Jadi bila saya check CCTV, dalam masa yang sama saya dengar bunyi staff bising dekat koridor depan bilik pesakit tu. Saya tengok dekat CCTV tak ada orang pun. Astagfirullah. Memang hallway tu kosong. Saya pun pelik sebab masa yang sama saya tengok, saya access CCTV, tapi dalam masa yang sama juga saya dengar bunyi staff gelak-gelak kat luar bercakap. Mungkin yelah kejadian ni dia, orang kata dia ulang balik apa yang siang orang buat ke apa, kita tak tahu. Tapi setiap pukul 3 pagi. Setiap pukul 3 pagi Setiap pukul 3 pagi. Sebab saya try buat macam tu 3 malam berturut-turut. So memang saya dengar setiap pukul 3 pagi. Cuma saya pesan dekat pesakit tu, tak ada apalah, saya kata dia orang buat kerja tu. Sebab pesakit tu dah syak dah. Dia kata tempat ni ada hantu ke? Dia tanya macam tu. Dia dah syak kan. Sebab dia bila dia dengar bunyi bising, dia buka pintu tak ada orang. Tapi kita sebagai petugas ni takkan kita nak mengiyakan buta-buta. Ada hantu. Takkan kita nak cakap macam tu kan. Cuma kita at least orang kata kalau dia tahu-tahulah. Macam tu lah. Biar dia tahu sendirilah maksudnya kan. Betul-betul. Masya Allah. Itulah. Dahsyat betul pengalaman awak ni, Min. So apa Mimin, ada apa-apa lagi perkongsian tak, Min? Rakyat ni tak ada. Kita apa, simpan dulu. Saya harap tempat baru nanti lagi ekstrim. Ada tak apa-apa soalan daripada sahabat-sahabat di ruangan komen yang nak bertanyakan kepada Mimin Alibaba? Beliau ni bukan kaleng-kaleng ni kalau kata dalam apa dunia mistik ni. Kalau ada apa-apa soalan bolehlah ajukan kepada Mimin Alibaba. Cuma buat masa sekarang saya tak ada masa yang sesuai lagi untuk kembali menulis. Itu sahaja. Saya cuma boleh berkongsi melalui live macam ni je lah. Dulu buat masa ni lah. Belum ada masa lagi untuk menulis lah. Tak apa. Profile dan sahabat-sahabat seperti Kak Suzy dan sahabat-sahabat yang lain tetap menunggu hasil penulisan daripada Mimin Alibaba. InsyaAllah. Thank you RS Suzy. Semoga Allah permudahkan urusan awak, Min. Semoga InsyaAllah semoga pada masa akan datang, InsyaAllah apa yang Mimin hajatkan tu semoga Allah makbulkan ya. Banyak-banyakkan berdoa, Min. Min? Ya, saya insyaAllah bro. Awak tahulah apa yang awak tahu apa yang awak mahukan. Jadi banyak-banyak berdoa. Allah sentiasa mendengar doa-doa orang yang betul-betul inginkan apa yang dia mahu tu. InsyaAllah. Okey, Min, terima kasih banyak, Min, kerana sudi naik ke kotak untuk kongsikan pengalaman, Min, ya. InsyaAllah pada masa akan datang jangan serik, Min, ya. Tak ada bro. InsyaAllah kita jumpa lagi, Min, ya, Min. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.